Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi wa rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasula. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la bis sama' wa huwa as-sami'ul alim. Bismillah tawakkaltu ala Allah wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hadirin dan hadirat yang dikasihi Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan izin dan limpah kurnianya kita diberikan kesihatan, diberikan kelapangan, diberikan kekuatan untuk datang ke surau-surau, ke masjid-masjid untuk menunaikan fardu maghrib berjamaah. Seterusnya nanti kita akan mengadakan sembahyang fardu isya berjamaah. Tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa hari raya telah berlalu. Sekarang ini orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan fardu haji. Jadi tuan-tuan, bersyukur kehadirat Allah, mereka-mereka yang telah terpanggil ataupun telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima. Jadi tuan-tuan, tak payahlah saya bermukaddimah panjang-panjang. Kita teruskan saja ke kuliah kita, iaitu balasan kepada mereka-mereka yang menderhakai ibu bapa. Jadi tuan-tuan, ada sebuah hadis daripada diriwayatkan daripada Abu Bakar bin Abdul Aziz, Abi Bakr bin Abdul Aziz bin Abdul Bakri, katanya, bapakku telah menceritakan kepadaku daripada Abu Bakr secara marfu'. Hadisnya berbunyi begini tuan-tuan: kullu zunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila Allah yaumil qiyamah illa uqubal walidaini fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Jadi tuan-tuan, orang yang menderhakai ibu bapa ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ni juga, tak menunggu di hari akhirat. Maksudnya artinya setiap dosa akan dilewatkan balasannya oleh Allah menurut kehendaknya pada bila-bila masa sehingga hari kiamat, melainkan, saya ulang lagi, melainkan derhaka kepada kedua-dua ibu bapa, sesungguhnya balasan derhaka itu akan disegerakan ke atas pelakunya. Jadi tuan-tuan, dosa yang lain Allah tidak menyegerakan seperti dosa derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Derhaka kepada kedua-dua ibu bapa ni tuan-tuan, tak lama kenalah bagi mereka-mereka yang membuat derhaka. Derhaka ni macam-macam tuan-tuan. Kalau sebut derhaka ni bermacam-macam. Terutamanya tuan-tuan, zaman sekarang ini banyak kita mendengar anak bunuh bapa, anak tampar mak, anak pukul bapa,
anak terajang mak, anak menghantar ibu bapaknya ke rumah orang-orang tua. Tuan-tuan, ada suatu cerita tuan-tuan, dia tak berani nak sebut kepada mak dia nak mengantar ke rumah orang tua-tua. Dia kata nak ajak, nak bawa mak dia ni melawat rumah adik mak dia. Jadi dia suruhlah mak dia ni berkemas. Rupa-rupanya tuan-tuan, bila masuk ke kereta, dia tinggalnya mak dia di hadapan rumah orang tua-tua, dan dia berjanji akan datang untuk menjemput mak dia. Mak dia tunggu punya tunggu. Malam menjelang, esok tak datang, lusa tak datang, sehingga berbulan-bulan mak dia tu menunggulah macam menunggu bulan tak jatuh. Jadi tunggu anak tak datang menjemput dia. Ini apa juga tuan-tuan? Ini adalah sebahagian daripada derhaka kepada kedua-dua ibu bapa, kepada bapa dan ibu bapa. Jadi tuan-tuan, kita sebagai bapa-bapa ni mesti berwaspada kepada anak-anak. Anak-anak haruslah kita didik supaya jangan bercakap kasar pun kepada kedua-dua ibu bapa, sama ada kepada bapa ataupun kepada mak. Kerana sedikit saja kasar, dia sudah dianggap derhaka, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, di bulan yang lalu saya menceritakan bagaimana seorang anak berbakti kepada ibu bapa. Cerita itu cerita Nabi Sulaiman dengan seorang pemuda yang masuk ke dalam kubah, dan kubah itu di dalam laut. Budak tu, seorang pemuda tu yang pada mulanya dia berbakti kepada ibu bapaknya, sehinggalah balasannya dia dimasukkan ke dalam kubah dan dia tidak merasa lapar, tak merasa dahaga. Rupa paras dia macam itulah, tak berubah-ubah. Jadi tuan-tuan, tak payah saya ulang cerita tu tuan-tuan. Cuma satu lagi saya nak bercerita, nak menguraikan sedikit tuan-tuan. Di bulan yang lalu juga balasan baik, tetapi balasan yang jahat ni belum lagi saya ceritakan. Jadi kita lihat ini dahulu, balasan yang jahat ataupun balasan kepada anak yang durhaka. Balasan yang durhaka ni tuan-tuan, pertama, manusia yang derhaka ni dibenci oleh ibu bapa dan keluarga dia. Bapa dia pun tak suka, keluarga dia pun tak suka kalau ada anak derhaka. Kalau mak bapa dia, anak dia yang balik tadi, kalau dia di Kuala Lumpur ni balik ke tempat dia, mak bapa ni buat tak indah saja, buat tak tahu saja. Kerana apa? Kerana derhaka. Kemudian yang kedua tuan-tuan, balasan yang Allah timpakan dia ni, jauh rezeki, susah nak dapat rezeki. Orang yang derhaka kepada ibu bapa tuan-tuan, tadi dibenci oleh ibu bapa, keluarga, adik-beradik semua tak suka. Kemudian yang kedua ni, jauh daripada rezeki. Rezeki malas nak datang. Sepatutnya orang yang taat kepada ibu bapa, dia murah rezeki. Tuan-tuan, murah rezeki. Tidak benda yang tidak disangka-sangka datang pada dia kerana rezekinya murah. Anak dia baik, semua belajar baik-baik. Tapi kalau orang yang durhaka ni tuan-tuan, rezekinya jauh, benda yang sepatut dia dapat dah tak dapat.
Contohnya, orang berbuat berniaga, berkedai, maju jaya, tapi dia bankrupt, jadi kedana. Ini balasan tuan-tuan di dunia lagi orang yang derhaka kepada ibu bapa dia. Yang ketiga, tidak diberkati Allah. Berkat Allah tu tidak datang pada dia. Kerana apa? Kerana dia derhaka kepada Allah, kepada ibu bapa dia. Jadi tuan-tuan, kita pesan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, jangan derhaka, kerana menyebabkan dia susah, nak dapat rezeki susah, diberkati Allah pun tidak. Berkatnya apa tuan-tuan? Dia berkatnya dalam bahasa Arab dia lebih. Orang yang tidak ada berkat tuan-tuan, sepatutnya tayar yang dia beli, tayar kereta yang dibeli itu tahan 2 tahun, tetapi bagi orang yang tidak berkat, dia setahun dah meletup, dah pecah dah. Itu kita lihat keberkatannya hilang. Sepatutnya dia naik pangkat, umpamanya kalau dia guru, dia naik pangkat dah jadi pengetua ataupun jadi guru besar, tetapi ada saja benda yang menghalang dia. Jadi guru situlah dia. Tak mau orang atasan tu tak memandang dia, kerana dia durhaka kepada Allah, kepada ibu bapa dia. Kemudian seterusnya yang keempat, tuan-tuan, jadi kita jangan derhaka kepada ibu bapa. Mendapat anak, saya berhenti dulu sampai sini. Mendapat anak yang melawan ibu bapa, bila dia derhaka kepada bapa dia, anak yang dilahirkan dia oleh isteri dia pun nanti tuan-tuan melawan macam dia tu jugalah. Jadi kita tak hendak tuan-tuan, anak kita derhaka, cucu kita pun derhaka. Mudah-mudahan tuan-tuan kita terhindar daripada derhaka ni. Kemudian saya teruskan lagi. Yang kelima, orang yang derhaka ni tuan-tuan, rumah tangga dia porak-peranda. Bercerai 3 kali dah, bercerai 2 kali, rujuk semula pun bercerai lagi. Jadi tak boleh dah dia nak kahwin dengan isteri dia tu tuan-tuan. Ini banyak berlaku. Jadi tuan-tuan, kerana apa? Kerana sifat dia ataupun perangai dia durhaka, panas baran, sikit-sikit minta meradang pada mak dia, bapa dia. Jadi tuan-tuan, rumah tangga porak-peranda, saya dulu mengendalikan konseling tuan-tuan. Bagi orang-orang yang bermasalah ni, pertama dia tak sembahyang. Dia tak sembahyang tuan-tuan. Kalau sembahyang pun hanya maghrib, subuh tu langsung. Saya tanya sembahyang subuh tak? Saya tidur akhir, bangun pun akhir, kadang-kadang pukul 8 pun baru bangun. Kelang kabut nak pergi kerja. Kemudian tuan-tuan, bila bertambah lagi, bila ditambah lagi dengan derhaka kepada ibu bapa ni tuan-tuan, segala keberkatan tidak ada, ibu bapa tak reda pada dia, semua benda yang dia buat tak menjadi. Tak menjadi tuan-tuan. Anak pun tak menjadi, rumah tangga pun hancur porak-peranda, dengan sahabat handai pun tidak bertegur sapa. Kemudian yang keenam, jiran tetangga tidak suka menolong, membantu. Tuan-tuan, kalau orang yang ada, kita mendengar TV, di radio, di TV, orang yang membunuh mak dia, orang yang membunuh bapa dia, orang nak dekat pun tak hendak. Orang nak berkawan pun tak hendak tuan-tuan, kalau ada sikap yang macam itu. Apalagi sumbatkan dalam penjara. Kemudian yang ketujuh, perkara-perkara yang buruk mudah datang kepadanya. Perkara bala tuan-tuan, bala mudah saja datang kepada orang-orang yang derhaka kepada ibu bapa ni. Jadi tuan-tuan,
Mudah-mudahan kita tidak ada perangai yang 7 ni tadi, supaya kita tidak dianggap anak derhaka. Saya nak bawa cerita satu lagi. Dulu saya bercerita hanya satu saja, anak derhaka, anak yang baik. Ini anak baik, yang tadi derhaka, kemudian baru saya masukkan cerita anak yang derhaka. Kisahnya begini tuan-tuan, mungkin tuan-tuan dah pernah mendengar Nabi Musa alaihissalam, yang dulu cerita Nabi Sulaiman. Ya, ini cerita Nabi Musa. Cerita Nabi Musa dengan 2 ekor babi. Pernah mendengar ke tuan-tuan? Pernah ya? Setengah daripada kita pernah mendengar. Cuma saya nak bawakan ini yang bukan derhaka. Yang derhaka nanti saya buat cerita. Tapi yang derhaka tuan-tuan, cerita setanggang tu pun anak derhaka. Itu cerita tu kalau dilihat kepada kesan-kesan dia. Kalau tuan-tuan pergi ke Padang, saya pergi ke Padang tu, dia kena diminta hantar dulu ke suatu tempat tu, macam kapal batu tu, dan bentuk orang yang sujud tu pun macam orang, dan tali-tali kapal tu macam ada berbentuk macam tali itulah, tapi batu. Tuan-tuan kalau yang sudah, kalau orang Indon, kalau tuan-tuan boleh melawat tuan-tuan ke apa nama tempat dia, lupa saya, dari Padang tu lebih kurang 40 minit lah ke laut. Jadi tuan-tuan, cerita Nabi Musa ni, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, kerana Nabi Musa ni dia boleh berkata-kata dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima, dalam Quran. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah, siapa jiran aku di surga nanti? Siapa jiran aku di surga nanti? Kata Allah, kau pergilah ke suatu tempat, carilah seorang nama, kalau tak silap nama dia ada Sujak, kalau tak silap ya, nama dia tak pasti, ada yang pendapatnya, ada yang kata Sujak, ada yang kata Sajak. Jadi tak apalah tuan-tuan, kau carilah dia. Jadi Nabi Musa ni pun oleh kerana jiran dia nak melihat dia siapa jiran dia ni, apa ciri-ciri dia. Jadi dia pergilah bertanya satu kampung, dari satu kampung ke satu kampung, dari satu kampung ke satu kampung. Diberitahulah orang yang bernama Sajak tadi. Kalau kita Sajak ni, Sajak apa? Adalah tadi suatu ungkapan untuk melepaskan hasrat di hati dia. Macam pantun, dia berbentuk berangkai, berempat. Umpamanya pisang emas bawa belayar, masak sebiji itu atas peti. Jadi apa? Dia punya itu pembayang dia. Tapi dia nak meluahkan itu, nak hasrat dia. Jadi berpantunlah, pantun-pantunlah. Yang saya ingat tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pun mendengar pantun ni. Kalau tuan pergi ke kedai, jangan lupa membeli benang. Apa tuan-tuan? Kalau tuan pergi ke kedai, jangan lupa membeli benang. Kami datang ni bukan nak beraya, tapi nak begitulah, nak meminang. Itu salah satu pantun yang pantun jenaka. Betul dia punya. Kalau tuan pergi ke kedai, jangan lupa membeli benang. Lebih kurang itulah tuan-tuan, antara sepah. Jadi yang kita selalu dengar, pisang emas bawa belayar,
masak sebiji di atas peti. Jadi tuan-tuan, pisang mas ni tak ada sebiji tu ya lagi yang tinggal yang orang jual-jual tu, itulah yang jadi benih. Yang lain semua orang bawa belayar. Hutang mas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Masa saya di Mesir lo, saya ada kawan-kawan Banjar. Jadi di berpantun macam-macam berpantun. Okey tuan-tuan, tak payahlah pantun tu. Jadi Nabi Sulaiman ni pun, Nabi Musa ni pun nak melihat siapa orang dia ni, apa ciri-ciri dia. Dia pergilah tanya, jumpa kata orang tu rumah dia sana. Dia pun pergi, dilihat dia apabila dia sampai, yang pemuda ni tadi, yang menjadi jiran ni tadi, tidak mempedulikan Nabi Musa apa. Nabi Musa orang datang, dia buat tak peduli saja, dia buat tak hirau. Apa yang dibuatnya? Dia tengah masuk ke dalam bilik air dari ruang hadapan. Dia bawa seekor babi, dia masukkan ke dalam bilik, dalam tempat mandi, dibasuh dia, dimandikan dia babi ini tadi. Jadi tuan-tuan, Nabi Musa pun tak naklah nak campur. Pelik kata Nabi Musa. Sekejap lagi nanti. Jadi kemudian dia datang bawa keluar babi yang gemuk, yang hitam tadi, dibersihkan dia, dilap dia dengan kain tola apa semua. Kemudian dia dah tak mempedulikan lagi Nabi Musa. Dia letakkan di tepi babi tadi. Kemudian dia masuk lagi membawa seekor babi putih, pun dimandikan dia di tempat orang mandi lah. Kalau dulu mana ada pait apa semua tuan-tuan, cuma dia pakai cedok pakai. Kemudian apabila selesai, dia bawa babi putih tadi, bawa keluar. Begitulah keadaan dia, dilap dia, digosok dia, dibersihkan bulu-bulu dia. Kemudian dah selesai itu, barulah dia menegur Nabi Musa. Yang pada masa dulu mana ada gambar-gambar tuan-tuan, dia pun tak tahu Nabi Musa tu. Jadi Nabi Musa pun bertanya, siapa kamu pemuda ni? Siapa? Dia sebutlah nama dia. Tapi nama dia saya tak berapa kan ni. Kalau tak silap Sujak tadi dah. Ada ke orang nama Sujak sini? Ya? Tak ada? Kalau tak, ialah Sinji. Jadi Nabi Musa bertanya, kenapa kamu buat macam, kamu agama apa? Agama tauhid, dia kata. Pemuda dia menjawab, dia beragama tauhid. Lepas tu agama tauhid ni dari sejak Nabi Musa dulu, dari Ibrahim dah. Nah, babi itu memang haram. Jadi tuan-tuan, memang haram. Nak dimakan, nak dipegang. Begitulah sampai kita umat Nabi Muhammad SAW ni. Jadi kenapa kamu memandikan? Dia kata Nabi Musa, kamu beragama tauhid, tapi kamu mandikan binatang yang najis mu'alazah ni. Dia pun pemuda ni pun bercerita, sebenarnya dia berkata, kedua-dua babi ni, yang hitam tu dan yang putih tu, yang hitam tu adalah bapa aku, yang putih tu adalah mak aku. Jadi kenapa dia jadi begini? Dia pun bercerita, oleh kerana mak dia ni ingkar perintah Allah, tidak mentauhidkan ajaran Nabi Musa, dia ingkar. Oleh kerana itu Allah jadikan kedua-duanya berbentuk babi. Kemudian pemuda itu, sebab itulah dia kata, aku tiap-tiap hari beginilah rutin kerjaku, mandikan
bapa aku, dan kemudian memandikan mak aku, kemudian aku bersihkan, aku lap, aku berikan dia makan. Jadi Nabi Musa pun bertanya, jadi ini betullah mak kamu dan bapa kamu? Nabi Musa pun bertanya, wahai pemuda, mahukah kamu bersama-samaku kita berdoa kepada Allah supaya bapa kamu ni dan mak kamu ni menjadi seperti sifat manusia semula? Jadi kata pemuda itu, memanglah aku itu yang ku hajatkan selama ini, kerana aku melihat orang-orang sekeliling pun melihat makku telah bertukar menjadi makhluk yang dihina. Babi ini dihina, tuan-tuan, sampai sekarang ini. Kemudian Nabi Musa pun, tuan-tuan, dan anak tadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mak dia, bapa dia bertukar menjadi manusia biasa. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sampaikan, oleh kerana ketakwaan, ketaatan pemuda tadi dan Nabi Musa, syafaat Nabi Musa, maka Allah tukarkan mak dia tadi daripada babi kepada manusia. Jadi tuan-tuan, ini pemuda ni yang menjadi jiran kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita sentiasa berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa kita. Okey tuan-tuan, itu satu cerita tentang membuat baik kepada kedua ibu bapa. Yang ini saya nak bercerita, saya tak mau cerita cerita setanggang, tuan-tuan dah tahu. Cerita Arqamah tuan-tuan dah tahu. Lagi cerita apa? Ada satu lagi yang ni mak dia datang pada mak dia datang, dia tak Arqamah yang Arqamah tu, mak dia datang, dia buat tak peduli saja. Akhirnya dia susah nak menghembuskan nafas dia terakhir. Itu cerita tu tuan-tuan dah sedia maklum. Banyak ustaz-ustaz dah bercerita. Ini saya nak bercerita satu lagi cerita. Yang tadi cerita pemuda yang menjadi jiran kepada Nabi Musa AS. Ini tuan-tuan cerita tabi'in. Cerita begini tuan-tuan. Suatu riwayat daripada setengah orang-orang yang soleh. Pada suatu masa aku telah masuk pada tempat perkuburan, maka aku lihat pada suatu kubur keluar asap api daripadanya. Jadi tuan-tuan, dia datang di kubur ini, tiap malam keluar api daripada kubur itu. Maka aku berhenti padanya, maka tiba-tiba kubur itu pecah dan keluar daripadanya seorang laki-laki yang hitam, dan di tangannya ada tukul besi, dan di hadapannya ada seratu kaldai. Dia memukul atas kepala kaldai itu, dan kaldai itu berteriak. Kemudian ia mengheretkannya dengan suatu rantai daripada api neraka, kemudian dimasukkannya ke dalam kubur itu, dan ia turut masuk ke dalamnya, dan kubur itu menutupkan keduanya. Maka aku pun berjalan, tiba-tiba aku bertemu dengan seorang perempuan, maka aku bertanya kepadanya. Jadi ceritanya begini tuan-tuan. Salah salafus salih ni, seorang yang salih, dia berjalan masuk dalam kubur, ke tempat kubur. Tiba-tiba kubur ini malam kubur ini berasap, keluar asap daripada kubur ni. Kemudian tuan-tuan, kubur ni terpecah, terbelah dua. Keluar daripadanya
seorang laki-laki yang hitam kulitnya, maka dia membawa tukul dan membawa rantai. Kemudian keluar daripada kubur itu juga keldai yang berteriak. Keldai ini teriak dia, tuan-tuan pernah mendengar dia berteriak? Keldai itu macam, ya. Jadi tuan-tuan berteriak. Benda ini berlaku tiap-tiap malam. Maka katanya, maka aku bertemu seorang perempuan, maka aku bertanya kepadanya mengenai hal yang demikian itu. Maka katanya, inilah kubur seorang laki-laki. Sewaktu dia berada di dalam dunia dahulu, pekerjaannya berzina, minum arak dan tuak, dan dia derhaka kepada kedua ibu bapaknya. Apabila ia berkelahi dengan ibu bapaknya, ia berkata kepada kedua ibu bapaknya, berteriaklah engkau seperti keldai. Jadi dia sebut mak dia tu, bila mak dia tu belitih, menasihati dia macam-macam, dia sebut pada mak dia ni, mak ni macam keldai, dia bercakap, dia tak berhenti. Maka tatkala ia mati, maka Allah Ta'ala menjadikan keldai tiap-tiap malam. Demikianlah disaksikan dengan seperti itu, seperti engkau lihat itu kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada api neraka dan daripada perbuat amalan orang-orang isi neraka, dan kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada berterusan asas daripada berputus asa daripada rahmatnya, dan kita berlindung daripada kerugian pada hari kiamat, dan kita meminta kepada Allah Ta'ala keampunan. Sesungguhnya dia jugalah yang paling mengampuni, lagi paling mengasihi daripada segala orang yang mengasihi. Jadi tuan-tuan, cerita ini dia bila bertengkar dengan mak dia, dengan bapak dia, dia sebut mak dia tu keldai lah. Tuan-tuan, di negara-negara Arab ni, kebanyakannya keldai lah menjadi tunggangan. Keldai ini kecil sikit pada kuda, besar pada kambing, kecil sikit pada lembu. Tapi dia tuan-tuan sangat kuat membawa barang-barang, tak pernah menolak barang apapun dibawa di belakang dia. Jadi oleh kerana pemuda ni tadi selalu mengatakan kepada mak bapak dia macam keldai, akhirnya bila dia mati, dia bertukar menjadi keldai, keluar tiap-tiap malam dan berteriak macam keldai. Jadi tuan-tuan, ini suatu cerita daripada salafus salih yang boleh kita ambil iktibar, bahawa menderhakai ibu bapa ini akan dibalas spontan. Okey tuan-tuan, itu balasan cerita. Orang yang taat pun ada, orang yang berbuat baik pun ada. Saya tak nak bercerita pasal si Tanggang. Si Tanggang ni kalau di Indonesia dipanggil maling kundang, di Malaysia setanggang, di Brunei pun ada. Di Brunei pun ada tuan-tuan, tapi tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan macam di Malaysia pun tidak ada. Cuma kita melihat pelakon-pelakon yang melakonkan filem setanggang tu, Nurmadiah adalah berasal daripada Indonesia. Yang kebanyakan dia pelakon-pelakon dulu. Haji Sattar pun tuan-tuan berasal daripada seberang sana. Jadi banyaknya daripada sebelah sana. Cuma Jin Samsudin daripada Perak.
Kalau Piramli, mak bapak dia pun orang Sumatera juga. Jadi orang Aceh. Jadi Putih, ada Piramli bin Putih, Aziz bin Satar. Okey tuan-tuan. Jadi Sudin bin Dali. Itu dia tidak ubah tu tuan-tuan. Dalam filem tu dia tidak ubah mak dia, bapak dia. Okey, seterusnya tuan-tuan, kita berlindung supaya kalau yang Arkamah tu sedikit saja dia tidak menghiraukan mak dia. Jadi Nabi Muhammad kata lebih baik kita bakar dia sebelum dia mati, kerana dia tidak boleh mengucap. Tuan-tuan dah tahu cerita ni kan? Tak payahlah saya nak cerita itu, jadi tak berapa ni. Okey, seterusnya tuan-tuan, saya telah menerangkan apa arti derhaka. Siksaan bagi orang yang derhaka sudah, kebaikan bagi orang yang derhaka pun sudah, kebaikan bagi orang yang berbuat baik kepada ibu bapa pun sudah ada kebaikannya. Bagaimana tuan-tuan? Sekarang ni saya nak masuk kepada bagaimana cara kita berbuat baik kepada ibu bapa. Dulu balasan buat baik, balasan buat jahat. Cerita orang buat baik, cerita orang yang derhaka. Cerita orang derhaka ni banyak tuan-tuan, tapi tak payahlah. Kalau hendak bercerita tu panjanglah. Cerita Tanggang, cerita Arkamah, lagi satu tu apa? Jadi kalau dua cerita tu pun habis masa. Okey, sekarang ni kita masuk bagaimana cara membuat baik kepada ibu bapa. Tuan-tuan, ini kita mesti perhatikan, kita mesti didik anak-anak kita, cucu-cucu kita, bagaimana kita nak buat baik kepada ibu bapa. Tuan-tuan, pertama, bergaullah dengan baik kepada ibu bapa. Bergaul dengan baik ni macam mana? Ada setengah-setengah tuan-tuan, dia sebut bapa tu hang je. Kalau Pinang hang lah, engkau lah. Kalau hang tu tak apa, dia panggil hang je. Kalau di Brunei tu dia di pasal panggil pada orang lain tu kita. Apalah kita ni? Oh, hangat telinga saya. Dia sebut mak dia macam tu. Jadi tuan-tuan, panggillah, kita ajar anak-anak kita ni, cucu-cucu kita ni, panggil atuk betul-betul. Panggil bapa, panggil nama bapa, panggil ayah ke, panggil abi ke, panggil abah ke, panggil betul-betul. Jangan panggil hang saja, jangan panggil engkau saja. Kurang ngajar kita mendengar. Tak apalah kalau dia Pulau Pinang ni menunjukkan engkau tu hang. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya, mak tu sebutlah mak betul-betul. Jangan kita sebut mak tu sehingga menyakitkan hati dia. Jadi tuan-tuan, bergaul dengan baik dengan ibu bapa. Hormat ibu bapa bila berjumpa. Apa yang kita buat bila kita jumpa dengan bapa kita, bapa dengan mak kita? Pertama tuan-tuan, harus kita salam dulu. Jangan naik ke rumah dia buat tak tahu je dengan bapa dia, dengan mak dia. Tak sedih kita melihat tuan-tuan anak kita salam kita pun tidak, padahal kita sudah dekat sebulan tak jumpa dia.
Bapa kan nak salam ataupun anak kan nak salam? Bapa, anak yang salam kepada bapa, jumpa bapa dulu, jumpa mak dulu. Ajar pada cucu-cucu kita buat macam tu. Jangan buat tak peduli, panggil panggilan yang baik, mak atau umi ataupun apa lagi, mami. Ada orang panggil mami, ada orang panggil mak, ada orang panggil ibu. Jadi tak apalah, yang tu nama yang memang khusus untuk mak kita. Bapa pula ada yang panggil abah, ada yang panggil ayah, ada yang panggil abi. Ikut terpulang lah. Ada yang panggil yang banyak panggil ayah lah, panggil abah. Jadi tuan-tuan, panggil abah dengan baik. Kita buat dengan cucu kita. Dulu kita tidak mengajar, mungkin ni sekarang ni bila ada saya buat kuliah ni, kita amalkan. Cucu kita panggil salam datang tu mesti salam atuk dulu. Selagi dia tak salam atuk, tak cium tangan atuk, jangan kita beri apa-apa, jangan bagi masuk tuan-tuan. Kerana kehormatan kita kepada nenek-nenek, kepada atuk-atuk amat berguna bila dia masa dewasa nanti. Okey, sebut elok-elok tuan-tuan ya tadi. Kemudian yang ni tuan-tuan, kepada ibu bapa ni, bagaimana cara kita buat baik? Beri wang tiap-tiap bulan. Ada ke ni? Mungkin pada masa ini kita yang menerima. Macam saya, anak yang bagi, anak tu bagi 100, anak ni bagi 100, anak tu bagi 100. Ada yang tinggi sikit, yang pangkat tu, yang ada anak saya ni dah kena tukar ke hari Ahad tadi, dia kena tukar ke Lawas. Susah hati saya. Dia di Johor, kontrak 4 tahun kontrak. Bila dapat confirm jawatan, kena tukar ke Lawas. Hari Ahad tadi berangkatlah dia, saya pun tak hantar. Saya baru balik Sabah, saya balik Sabtu, dia pergi hari Ahad. Jadi tuan-tuan, yang berpangkat sikit tak apalah, dia tak apalah, yang tu bagi 300 ke 500 tak apalah. Okey, yang biasa 100 ke, jangan tak bagi langsung. Keberkatan tidak ada tuan-tuan. Boleh sikit lagi ya? Boleh ya? Boleh ya? Ni kita nak benda ni kadang-kadang banyak terlepas pandang. Beri wang tuan-tuan, anak-anak kita tu kita dah latih bagi pada ibu bapa. Dan kita pun kita dulu bagi pada ibu bapa, dan anak-anak kita pun bagi duit kepada ibu bapa kalau yang ada bekerja. Walaupun kita merasakan dia ni cukup ke, nak bayar rumah lagi, nak bayar anak lagi. Kalau dia bagi tu ambil. Jangan tak ambil tuan-tuan, kerana bila dia bersedekah, dia memberi kepada bapa dia, rezeki dia Allah akan lipat gandakan. Jangan kita tak ambil. Ini kadang-kadang aku pun bapa kata, abah tak payahlah bagi pada abah dah pension pun dekat 6,000. Jangan tuan-tuan ambil. Ini pergaulan balik. Kemudian nanti kalau kita nak beli barang-barang untuk cucu dia, untuk anak dia, tak apalah, ini kita pula bersedekah. Jangan kita tak ambil dia bagi, dan jangan anak tu tak bagi langsung pada ibu bapa dia. Kerana kalau dia lokek, dia kedekut, Allah pun kedekut pada dia. Kalau dia ringan tangan bagi pada mak bapak dia, Allah akan berikan yang tak disangka-sangka.
rezeki pada dia yang tak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri pada dia rezeki yang dia tak terhingga, tak terfikir pun bahawa benda tu dapat dia. Jadi tuan-tuan, supaya kita diberkati, anak-anak kita diberkati, kalau yang tak bagi itu kita minta. Supaya apa? Kita hendak dia bagi itu supaya dia anak tu yang mendapat keberkatan, dia mendapat rezeki lebih. Bukan kita nak menyusahkan dia. Okey tuan-tuan, beri wang tiap-tiap bulan kepada mak bapak dia. Bagi kita, kalau anak tak bagi, minta. Sebab bila kita minta, macam saya sebutkan tadi, rezeki itu akan datang pada dia. Kemudian seterusnya, berbuat baik kepada ibu bapa, telefon bapa mak sekurang-kurang dia sebulan 2 kali. Jangan sampai tenggelam langsung, tak tahu mak bapak dia, anak dia tu di mana sekarang ni, hidup ke mati ke, sudah sebulan lebih tak menelpon. Telefon sekurang-kurang dia, kalau boleh seminggu sekali pun. Kalau dia tak boleh tengok muka dia, tak boleh tengok mak bapak, tengok dalam telefon sekarang ni dah video call boleh, video saja boleh, macam-macam tuan-tuan sekarang ni, alat-alat yang memudahkan kita. Dan tuan-tuan seterusnya, baliklah, belikan barang-barang untuk keperluan ibu bapa. Tuan-tuan, kalau kita sebagai kita ni tak ada, mungkin dah tidak ada bapa, mak dah tak ada, bapa dah tak ada yatim piatu. Saya ibu dah tak ada, mak dah tak ada, bapa mentua yang pertama pun dah tak ada, meninggal, mak mentua pun dah meninggal. Tapi bila kahwin pula, timbul pula mak mentua ada, bapa mentua ada, timbul kemudian. Ini tuan-tuan, rezeki yang Tuhan bagi. Kalau dah dulu, yang pertama dulu meninggal, jadi dah tak ada dah. Bila kahwin ni ada mak mentua, ada bapa mentua. Okey, so tuan-tuan, tengok mak ditengok, bapa ditengok. Kerana barang siapa melihat mak dia, bapa dia membuka pintu-pintu surga. Lebih baik dia melihat bapa, kalau bandingkan dengan melihat Kaabah, lebih baik dia melihat mak bapa dia berbanding dengan Kaabah. Padahal Kaabah tu rumah Allah. Lihatlah mak bapa, lihat mak, lihat bapa, macam mana keadaan dia minggu ni, macam mana mak sakit katanya, abah sakit ke, abah pergi surau ke, tanya tuan-tuan. Jangan tak ambil peduli langsung. Kemudian tuan-tuan, ada lagi ni, sikit lagi tuan-tuan, ada 2 lagi. Belikan hadiah barang-barang yang kita bergaul dengan bapa ni, mak ni, belikan mak bapa kita tu hadiah. Kalau dia suka telekong, belikan dia telekong. Adik Alung beli telekong warna biru, Angah belikan warna hijau. Jadi tuan-tuan, tak apalah. Kalau dia apa yang kita lihat mak bapak kita yang suka. Mak bapak kita suka apa? Dia nak pergi surau, susah naik kereta. Kita belikan apa? Basikal yang karen tu, yang tiga roda. Jadi tuan-tuan, dia pun Allah, Pak Haji kata, siapa belikan ni? Ini anak aku dah beli. Dia pun jadi tuan-tuan, tak payah dia berjalan kaki, dia datang ke surau. Kalau kita tak mampu sorang-sorang,
kita runding dengan adik-beradik kita. Kalau ada 5 basikal tu, kalau tak silap saya dalam 1,900 je. Lebih kurang tu lah, 1,500. Kalau seorang 300 pun dah cukup dah 5 orang. Jadi tuan-tuan, ibu bapa kita selesa dia ke surau, ke masjid, ke minum di kedai, pun selesa. Okey, seterusnya tuan-tuan, bawa ibu bapa itu melancong. Jangan dia hanya duduk di rumah saja. Kita ada 5 beradik, ada 6 beradik, ada yang 10. Bawalah. Abah tanya, abah nak pergi umrah ke? Saya nak bayarkan ni. Dia kata baru je tahun lepas pergi umrah. Tahun ni nak pergi mana? Tahun ni nak pergi China. Bawa pergi ke China. Lepas tu dia kata nak pergi ke Medan. Pergi bawa. Tuan-tuan, tak. InsyaAllah Tuhan akan gantikan duit yang tuan-tuan keluarkan tu untuk ibu bapa tuan-tuan. Allah akan gantikan. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat itu dulu bagaimana kita bergaul dengan ibu bapa kita. Jadi tuan-tuan, janganlah kita balik ke kampung mak bapa kita. Saya sedih tuan-tuan, saya mak saudara, dia di bilik air dia tu tuan-tuan, di bilik air itu masuk tandas-tandas dah yang cangkung tu. Macam mana orang nak ni, orang tua nak bangun pun susah. Belikan tandas duduk ke yang memudahkan dia. Jangan tuan-tuan balik ke kampung langsung tak tengok tilam bantal dia macam mana. Bantal yang 10 tahun yang dulu mak bapa kita tidur, tilam yang sudah penuh dengan tak nampak tilam lah. Patutkah tuan-tuan? Patutkah? Tilam tu, bantal dia tu, kursi dia tu, ya Allah, tak tahu nak cakap lah. Lepas tu mentol bilik dia tu pun, ya Allah tuan-tuan, tukarkanlah balik tu, tengok benda-benda itu. Bilik mak bapak kita kalau boleh tuan-tuan, kita kalau biarlah kita pakat adik-beradik, bilik mak bapak kita kalau boleh kita buat yang sebaik mungkin. Katil dia kita tukar yang sebaik mungkin. Bantal dia, lepas tu pelak-pelak dia macam mana, mak susah kan nak pelak ni, nak ambil ni. Belikan lampu yang dia tutup melalui switch sambil baring saja. Ini tuan-tuan yang mesti kita tengok. Lepas tu makan dia macam mana. Jangan tuan-tuan kita sini, kita di Kuala Lumpur, mak di kampung, kita makan hebat. Mak kita makan ikan masin tuan-tuan. Sedih kita melihat. Jadi tuan-tuan, kita pesan pada anak-anak kita, pesan kepada cucu-cucu kita, dan insya-Allah taraf mak kita dengan mak saudara kita, sebelah bapa sebelah mak macam mana, saya nak akan kupas nanti bulan hadapan, supaya kita tahu mak bapa kita tak ada dah yang apa yang ada lagi. Mak saudara kita mesti lakukan seperti mak kita. Kalau kita balik dulu mak kita tukarkan oleh tilam bantal semua, kita pergi rumah mak saudara kita pun kita kena buat macam tu tuan-tuan. InsyaAllah duit yang kita belanjakan tu untuk mak saudara kita, bapa saudara kita, Allah akan gantikan nanti. Mudah-mudahan tuan-tuan, bila kita berbuat baik, Allah akan buat baik juga pada kita. Tuhan takkan mensia-siakan apa yang kita buat baik, itulah yang akan datang pada kita. Okey tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar ini yang saya dapat sampaikan. Cuma
Saya akan memberi kuliah ni tentang mak bapak kita ni, macam mana kita melakukan ataupun apa yang kita buat sesudah mak kita mati, bapak kita mati. Adakah kita hanya patut membaca Yasin dari jauh? Adakah itu saja? Nanti di bulan hadapan insya-Allah apa yang perlu kita buat sesudah mak kita, bapa kita, mak saudara kita meninggal, semua dah tak ada, sebelah mak dah tak ada, sebelah bapa dah tak ada. Apa yang kita perlu buat? Jadi tuan-tuan, kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan sedikit yang sebanyak yang apa yang saya sampaikan kita mendapat ilmu dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang sebaik-baiknya, menjadi anak yang baik, menjadi bapa yang baik, menjadi atuk yang baik. Nanti tuan-tuan, kita pula macam mana sikap kita kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa qalban khashi'an, yaqinan sadiqan wa amalan salihan wa rizqan wasi'an, wa nas'aluka tamaman afiyah, wa nas'aluka dawaman afiyah, wa nas'aluka syukran anil afiyah, wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimna bit ta'wil. Ya Allah, berikanlah kami pengetahuan tentang agama ini dan selok-belok yang bersangkutan dengan agama ini, ya Allah, supaya kami menjadi manusia yang sempurna yang Engkau ridai, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minum sikit lah.